Nabi bertanya para sahabat, apa yang kalian akan lakukan kalau kalian boleh hidup sampai suatu zaman? Pada zaman itu fasaka syababukum, belia Islam gemar melakukan perkara fasik, perkara yang melanggar hukum, rosak akhlak, rosak budi, rosak perangai, rosak kelakuan. Watafat nisa'ukum, belia wanis pula, melampau-lampau, fasik. Sahabat berperanjat, akal ini ya Rasulullah, boleh berlakukah ini? Pemuda Islam jadi fasik, pemuda Islam jadi melampau, melanggar peraturan hukum Islam. Nabi kata, lebih teruk daripada itu akan berlaku. Sahabat itu bertanya, apa lagi yang lebih teruk daripada itu ya Rasulullah? Dan Nabi jawab, kaifa antum, apa kalian akan bertindak kalau kalian boleh hidup suatu zaman umat Islam tidak mau menegakkan yang ma'ruf dan tidak nak mencegahkan kemungkaran? Kerja amar ma'ruf nahi munkar paling digemari oleh para sahabat. Akan sampai satu zaman umat Islam tidak mau menegakkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah saja ma'ruf. Yang Tuhan larang semuanya mungkar. Menegak ma'ruf pun orang tidak hendak, mencegahkan kemungkaran pun tidak hendak. Sahabat itu bertanya, akal ini ya Rasulullah, boleh berlakukan ini? Nabi kata, lebih teruk dari itu pun akan berlaku. Apalagi apa kalian akan bertindak kalau kalian hidup dalam suatu zaman manusia ditipu sehingga mereka boleh melihat dan mengatakan yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Semua yang Allah Ta'ala perintah adalah ma'ruf, tapi itu dilihat sebagai mungkar. Contoh yang jelas, hudud ma'ruf, aqim hududallah, seorang melihat sebagai mungkar. Meninggal hukum Islam, letakkan undang yang lain, itu mungkar. Orang lihat sebagai baik. Tulang balik. Nabi tanya, bagaimana kamu kalau kamu hidup dalam satu zaman orang melihat yang ma'ruf ini mungkar, yang mungkar ini ma'ruf? Pakai benda yang mendedahkan aurat, sekarang sudah jadi ma'ruf. Yalah, sampai ke ma'ruf lah tu, sampai kepada isteri pada Idul Adha, bekas Perdana Menteri, segi Perdana Menteri, menteri perempuan yang ada ke semuanya, itu ma'ruf lah tu, dedah aurat tu. Sahabat terperanjat, akal ini ya Rasulullah, boleh berlaku seperti itu? Nabi kata, wa asyaddu minhu sadaqah, dengan lengangan air mata, lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa kata ya Rasulullah? Nabi kata, apa anda akan buat kalau anda hidup satu zaman pihak berkuasa memerintah anda melakukan yang mungkar dan melarang anda dari melakukan yang ma'ruf? Sahabat
sahabat dah tak boleh tanya dah. Dah sampai ke klimaks, sahabat semua diam dan Nabi diam. So kesemua ciri-ciri ini tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman sahabat. Zaman Nabi pemuda berislam tapi Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid, ini golongan muda-muda yang sejak ke depan. Golongan pemuda-pemuda Islam yang begitu ramai sekali menjunjung perintah Allah. Mereka menjadi penggalang ganti kalau berlaku sesuatu yang tidak baik kepada Islam. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan, suatu hadis yang panjang, Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebut cerita ni dalam kitab Al-Muwatta, iaitu dalam bab wudu, dalam bab wudu, kitabul wudu, bahwasanya pada hari kiamat nanti datang berbilion-bilion manusia di hadapan Nabi masing-masing. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, boleh kenal dah umatmu akan datang? Kami mu kenal dah, pasal kami sahabat, satu masa satu zaman denganmu. Dah kalau umat akan datang macam kita, tak datang lah dengan Rasulullah 1400 tahun tikah, boleh kenal ke muka kita umat Nabi? Maka tanya Nabi SAW pula kepada para sahabat, kalau mu ada 100 ekor kuda warna hitam, mu boleh kenal tak seekor kuda yang kepalanya putih duduk di antara 100 ekor kuda warna hitam? Mana kalau kuda kepala putih duduk bolong di dalam ratusan kuda yang berwarna hitam, mudah kenal pasal kepala putih, mudah nampak lah. Maka begitulah kata Rasulullah, umat aku dapat kenal daripada bekas mengambil wudu. Maknanya kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki, dia akan ghurrah muhajjalin, akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Sehingga Nabi SAW yang tak kenal kita, tak dang dengan kita, boleh tunjuk itu ummati, umatku tu muka tangan bercahaya bekas ambil wudu. Nabi pun bila tengok ramainya umat Nabi kesan daripada mengambil wudu ni, Nabi terlampau gembira. Nabi kata lagu mana? Halumma, halumma. Halumma ni makna mari, mari kepada aku, mari kepada Nabimu. Panggilan dengan lembut lah. Bila kata mari kepada aku, untuk minum pada kolam Nabi, kolam yang kita dah baca dalam surah Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah, kami beri kepada kau wahai Muhammad al-Kausar. Turun ayat ni, Nabi tanya para sahabat, hatta druna mal kausar, mu tahu dah wahai sahabatku benda al-Kausar? Benda apa? Dia tanya sahabat. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lah lebih mengetahui, kami tak tahu. Maka Nabi cerita Al-Kausar, kolam yang banyak kebajikannya Allah beri kepada aku, kata Nabi, umat akan datang minum, aku tunggu di sana di kolam Kausar. Maka bila Nabi tengok ramai umat Muhammad, umat Nabi ni, Nabi kata, halimah, mari minum dalam kolam aku, mari minum sini, mari minum sini, jangan minum kat lain. Tiba-tiba disekat oleh para malaikat. Malaikat sekat sebahagian daripada umat Nabi. Nabi kata, kuana muskat umat aku nak minum air pada kolam Kausarku. Maka kata dari malaikat, mu tak tahu wahai Rasulullah, memang umatmu memang semayang tak tinggal, tuk siap masjid, tuk imam, tuk bila, tetapi bila wafat kamu wahai Rasulullah, mereka tidak melakukan apa yang kamu suruh, mereka mempertahankan apa yang kamu larang. Maknanya menyeleweng daripada ajaran Islam. Ulama ditolak, juhala disokong, orang yang adil ditinggalkan, orang yang melakukan kezaliman dikasihi.
Bila dengar gitu, Nabi pun kata, suhqan fa suhqa, pergi berambus, jangan minum pada kolam Kausar. Hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya dak padang dengan semayang, dak tinggal 5 waktu sehari semalam, dak padang. Sebab yang Nabi panggil ni semua yang ada bekas ambil wuduk belaka. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Maknanya semayang dak tinggal. Ini nak cerita maknanya walaupun Nabi kenal ummati bekas sembahyang boleh nampak. Semayang tak tinggal, tiba-tiba tak boleh minum pada kolam Kausar Nabi. Na'udzubillah. Minta berlindung kita daripada masuk golongan yang bila sampai kat kolam Nabi, Nabi hamba suhqa, pergi berambus, pergi jauh daripada kolam aku. Kata ulama, bila tak dapat minum kolam Nabi, masuk neraka. Na'udzubillah. Allah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan hati kamu rasa molek orang yang melakukan kezaliman. Bukan mu tolong, mu berasa molek je. Buat-buat yang zalim mu berasa comel, mu berasa molek, masuk neraka dah. Tarkanu ni tamilul qalb, hati kita cenderung menjebelahi golongan zalim. Dak batu ni guna tangan tolong orang zalim. La Islam lah, tiada Islam bagi dia. Nampak? Itu kena akhir zaman. Ni kita cerita, bukan nak cerita politik. Rasul tadi nak kata, satakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun. Lepas pada zaman aku bila-bila akan ada kerajaan. Ni hadis tak payah tafsir, yang melakukan pendustaan dan kezaliman. Faman dakhala alaihim, siapa bersama mereka itu, wa aana ala zulmihim, tolong zalim mereka itu. Nampak? Wa saddaqa bikazibihim, membenarkan pembohongan mereka itu. Falaisa minni walastu minhu, bukan daripada aku bukan daripada kalangannya. Walam yarid ala haudi, tidak dapat minum dalam kolam Kausarku di akhirat nanti. Au kama qala.